Subhanallah tuan-tuan sekalian, sebab itu kan kita kalau nak ada Al-Quran yang banyak-banyak, berkenan Al-Quran sana cantik, sini cantik, kita kena bimbang juga tuan-tuan sekalian, bimbang. Al-Quran, perkataan dia adalah qara'a, untuk asal pada Quranan, qara'a yaqra'u Quranan, ia adalah untuk dibaca. Bila dibaca, ia disusuli dengan difahami, dihayati, kemudian diamalkan tuan-puan sekalian. Bila kita sampai peringkat diamalkan, insya-Allah Al-Quran akan jadi fitnah. Ini hadis Nabi yang sahih tuan-puan sekalian, yang mana Nabi bersabda dalam kitab Riyadhus Shalihin. Encik Suami boleh tak cari yang pasal peringkat awal yang berkenaan dalam bab sabar? Encik, saya tahu mana. Yang mana Nabi bersabda Al-Quran akan jadi hujah melawan kamu di mahsyar kelak. Kita membayangkan Nabi SAW bersabda Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Perasan tak perkataan qara'a juga tuan-tuan sekalian. Nabi sebut Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti, maka sesungguhnya ya'ti, dia akan datang pada hari kiamat. Al-Quran itu akan mendatangimu. Al-Quran akan datang kepada kamu. Bagaimana Al-Quran itu nak datang, kita tak mampu nak fikir. Tapi Nabi menggunakan perkataan fa innahu ya'ti, maka sesungguhnya, innahu, sesungguhnya, hu, dia, yakni Al-Quran, ya'ti, akan mendatangi kamu, syafi'an li ashabih, sebagai pemberi syafaat kepada sahabat Al-Quran. Ni kita belum kupas tuan-puan sekalian, bagaimana Al-Quran itu barulah dikira sebagai sahabat. Kita ni kira sahabat Al-Quran tak ni? Layak tak nak sebut sahabatku adalah Al-Quran? Aku adalah sahabat Al-Quran. Al-Quran adalah sahabatku. Bila sebut sahabat ni tuan-puan sekalian, kita bayangkan kalau sahabat, oh itu sahabat saya, itu kawan, lain, itu sahabat, lebih rapat. Adakah kita ni rapat dengan Al-Quran? Okey, dari sudut baca, dari sudut beramal dengan isi kandungan Al-Quran, dari sudut bila bercakap je mesti kaitkan dengan Al-Quran. Subhanallah, masa pun selalu rasa rindukan Al-Quran. Allahu Akbar. Saya sendiri jauh tuan-puan sekalian. Jadi kita memang kena berusaha. Okey, tuan-puan sekalian, saya nak cari hadis yang saya sebutkan Al-Quran itu sebagai hujah, hadis yang sahih. Sudah, hadis yang 12. Kejap encik. Okey, ni bab taubat, awal-awal bab sabar. Dia hadis yang antara terawal bab sabar. Okey. Ya, dah jumpa. Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, At-tuhuru syatrul iman, kebersihan, bersuci itu sebahagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, ucapan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan di mizan. Ucapan kita Alhamdulillah itu memenuhi timbangan mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Ucapan subhanallah, Alhamdulillah, dia akan memenuhi di antara langit dan bumi. Masya Allah. Ucapan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan mizan. Namun bila kita mengucapkan zikir subhanallah, Alhamdulillah, tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh, dia punya pahala tu memenuhi antara langit dan bumi. Tuan-tuan sekalian, langit tak pernah manusia boleh capai. Tempat tinggal para malaikat, tempat tinggal para nabi. Subhanallah. Wassalatu nurun, Nabi kata, salat itu cahaya. Wasadaqatun burhanun, sedekah itu adalah saksi kamu di mahsyar kelak. Burhan ni bukti. Bukti. Yang mana kita duduk sedekah-sedekah ni, bagi masjid tu, bagi surau ni, bagi ni, bagi ni, bagi. Lagi banyak masjid kita bagi, lagi banyak bukti, transaksi yang akan dibuktikan di padang mahsyar kelak. Wasabru diyaun, sabar itu adalah cahaya. Nabi sebut wal Qur'anun hujjatun laka au alaika. Wal Qur'anun hujjatun laka au alaika. Apa maksudnya ialah Al-Quran itu hujjah yang akan membela kamu ataupun hujjah yang akan menentang kamu. Subhanallah. Al-Quran boleh ada dua fungsi di padang mahsyar kelak. Bahkan di dalam kubur lagi tuan-puan sekalian. Sama ada Al-Quran itu akan berhujjah mempertahankan kamu, ibarat peguam bela. Ataupun hujjah hujjah yang akan melawan kamu. Dia akan declare di hadapan Allah kelak. Ya Allah, dia baca Al-Quran tapi dia tidak beramal dengan isi kandung Al-Quran. Ya Allah, Al-Quran dijadikan sumber untuk habuan dunia semata-mata. Ya Allah, dia baca Al-Quran tapi dia menentang isi kandungan Al-Quran.
Dia gunakan untuk kebaikan, untuk kepentingan dia saja. Apa sajalah tuan-puan sekalian. Jadi di situ ada satu peringatanlah untuk kita. Dalam kita rasa bahawasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang akan menenang dan melegakan kita, tetapi di sana Al-Quran juga boleh menjadi hujah melawan kita di hadapan Allah kelak. Sebab itu Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, dia juga untuk difahami bila kita baca terjemahan, untuk dihayati bila kita belajar dan dengar ceramah tentang suatu ayat Al-Quran. Kan bila para alim ulama, ahli mufassirin yang syarah lagi Al-Quran, kemudian Al-Quran tuntutan seterusnya adalah untuk diamalkan isi kandungannya. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, janganlah rasa macam down lah pula, rasa takut lah pula tuan-puan sekalian. Lagi takut kalau ada Al-Quran tak baca, Al-Quran akan jadi hujah. Ya Allah, Al-Quran berderet, banyak, mahal, murah semua ada, tapi tidak dibuka sampai berabuk. Subhanallah tuan-puan sekalian. Sebab itu kan kita kalau nak ada Al-Quran yang banyak-banyak, berkenan Al-Quran sana cantik, sini cantik, kita kena bimbang juga tuan-puan sekalian, bimbang. Carilah asnaf fakir miskin yang tak ada Al-Quran ke apa, betul-betul jejak, supaya sebelum kita ada Al-Quran yang cantik, yang kita suka nak supaya jangan ada Al-Quran yang kita abaikan, kita tak buka, kita tak baca, jadi perhiasan saja. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, itulah baru definisi tuan-puan sekalian, tapi saya kira kita dah ada satu peringatan dan ilmu ya tuan-puan sekalian, walaupun kita kata baru definisi. Okey, kita pergi kepada apa itu mukjizat. Kan tajuk kita Al-Quran itu mukjizat. Masya Allah. Hari ni dah baca Quran belum sahabat-sahabat sekalian? Apa khabar Al-Quran? Dah baca Al-Quran belum sahabat-sahabat? Ada yang jawab, dah Ustazah. Bila? Dalam solat. Mujurlah Allah wajibkan solat. Dan syukurlah Allah wajibkan dalam solat, wajib baca Al-Fatihah. Kemungkinan besar adik-adik kita kalau tak sebab solat, tak ada baca Al-Quran satu hari tu. Tak ada baca Al-Quran. Sibuknya dia. Subhanallah.